Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Uh, Terima kasih kepada tuan-tuan, puan-puan yang mengikuti saya dalam perkongsian pada malam ini. Yang mana biasa mengikuti saya dalam Facebook Dr. Zubaidi Haji Ahmad dan juga blog saya drzubaidi.com. Hari ini kita bersiaran untuk berkongsi tentang manfaat pengambilan susu Vitra Sure Gold. Sebab ramai yang bertanya juga, sebab ialah beberapa minggu dalam siri perkongsian saya ada menyebut tentang susu Vitra Sure Gold. Jadi ramai yang bertanya apa kebaikannya itu. Jadi kita insya-Allah kita akan kongsikan pada hari ini. Sementara tu kita menunggukan sikit beberapa rakan-rakan kita yang mungkin akan bersama. Terima kasih kepada tuan-tuan puan-puan yang bersama dengan saya. Okey. Sebenarnya susu ni kalau kita nak ikutkan dia bukanlah sesuatu yang orang cakap tu keperluan asas lah. Maksud dia setiap hari kita minum susu. Kebanyakan susu yang kita minum adalah susu daripada haiwan sama ada lembu, selalunya lembu lah. Ada yang ambil susu kambing, ada yang ambil susu haiwan-haiwan peliharaan yang lain seperti mungkin susu daripada kerbau. Tetapi masalah pengambilan susu ni dia bagus untuk memberikan tenaga. Dia mengandungi karbohidrat yang banyak, protein yang banyak, kalsium yang banyak, bagus. Cuma selalunya tidak sesuai untuk diambil oleh semua orang. Setengah tu mengalami masalah lactose intolerance. Jadi apa dia lactose intolerance? Lactose intolerance ni apabila tubuh kita ni tidak mempunyai enzim yang cukup. Ada orang tu dia tak ada langsung. Ada orang dia hanya mempunyai tak banyak lah dia lactose enzim lactose untuk untuk mencernakan gula di dalam susu tu kan. Jadi ini akan menyebabkan masalah kekembungan. Jadi setengah orang tu memang dia mempunyai masalah tak ada langsung. Yang masa tak ada langsung ni selalunya dia dapat didetect ataupun dapat dikesan dari awal. Maksud dia apa? Maksud dia dari kecil lagi. Kalau dia minum susu lembu, susu haiwan, susu kambing dan sebagainya, dia akan mengalami kekembungan. Perut dia akan memulas. Masa baby mungkin dia akan menangis. Ibu bapa tak tahu apa masalahnya. Setelah diberikan susu formula, rupanya dia mengalami masalah lactose intolerance. Itu satu hal lah. Satu lagi yang kita sebut sebagai yang saya sebut tadi tu lah, yang maksud dia ada sedikit saja. Ini selalunya normal pada setengah orang apabila mereka berusia. Semakin berusia tu dia punya enzim tu dah semakin kurang dihasilkan di dalam tubuh. Jadi sebab tu masa dia cakap dulu saya masih kecil minum susu tak ada apa pun. Tapi bila dah umur 40-an, 50-an ni minum je rasa kembung perut kan, rasa nak cerit-berit, rasa macam memulas. Itu disebabkan oleh itu adalah normal apabila seseorang tu dah semakin berusia, dia punya lactose intolerance, lactose intolerance dia dah semakin orang cakap tu signifikan, makin dapat dirasakan. Itu masalah dia. Jadi bagi mereka yang mengalami lactose intolerance ni, kadang-kadang kita risau tentang masalah keperluan kalsium, keperluan kalsium dan juga keperluan protein, yang mana mungkin kalau seseorang itu tidak cukup pengambilan makanan yang seimbang, dia mungkin mengalami masalah lah. Yang itu yang kita bimbangkan. Tetapi walaupun kalau seorang itu mengambil secara lengkap, dalam tu mungkin dia ada ambil telur, dia ada ambil mungkin ayam, ada mungkin daging merah dan sebagainya. Yang ini pun sudah membantu dia untuk dapatkan keperluan protein. Dan juga gula ni jangan risau. Gula ni kita dapat daripada makanan-makanan. Semua karbohidrat yang kita makan ni dia akan dicernakan dan menghasilkan gula. Kena faham. Karbohidrat ni adalah sebenarnya komponen yang kompleks.
apabila dia masuk ke dalam mulut kita, dia dari mulut sekali, apabila kita mengunyah makanan yang berkarbohidrat ni, enzim amylase start dah berfungsi. Maksud dia dah mula dah mencernakan makanan. Apabila masuk ke dalam perut, masuk ke dalam usus, kemudian diserapkan. Jadi karbohidrat ni kita tak payah risau sebab dia memang banyak dalam pemakanan kita. Jadi masalah orang cakap tu, masalah susu, penghasilan gula ni selalunya tidak memberikan sebarang masalah yang serius lah kalau sekumpul dia tak minum susu. Okey, masalah yang kedua, kalau kita minum susu ni, terutamanya kanak-kanak lah kan, kanak-kanak, bayi yang kita berikan susu formula, dia mengalami masalah apa yang kita sebut sebagai alahan protein lembu, ataupun kita panggil cow protein allergy. Maksudnya alahan pada protein lembu tu sendiri. Sebab tu kanak-kanak apabila dia mengambil susu, daripada awal lagi dia ada alahan, dia akan menyebabkan kadang-kadang kekeringan pada kulit, terutamanya pada muka lah yang nampak sekali kan. Yang inilah kadang-kadang kita panggil dia kulat susu. Kanak-kanak kan yang kesian, muka dia merah, kulit jadi kering dan sebagainya, disebabkan oleh alahan. Dan ibu bapa kadang-kadang dia tak tahu bahawa itu disebabkan oleh masalah alahan daripada susu formula yang diberikan. Jadi itulah antara yang menyebabkan masalah kalau kita berikan susu lembu lah, ataupun susu haiwan yang lain seperti contoh susu kambing. Ramai juga yang kanak-kanak di sekolah yang minum susu, dia mengalami sebagai contoh kembung perut, cerit-berit. Kadang-kadang kita syaki dia disebabkan oleh masalah kita panggil dia keracunan. Tetapi sebenarnya dia bukan keracunan, dia masalah intolerance, atau selalunya lah lactose intolerance sahaja. Jadi sebab tu kita, bagi mereka yang tak boleh nak minum susu lembu ataupun susu haiwan yang lain, kita cadangkanlah antaranya susu soya. Sebab itu kanak-kanak masa saya masih ingat lagi lah, anak saya seorang tu memang dia tak boleh nak minum susu lembu, dia ada alahan. Jadi memang kita cadangkan susu soya. Tetapi seperti mana yang kita tahu, susu soya ni memang harganya dia agak mahal sikit. Jadi Vitasure yang saya tunjukkan ni, Vitasure ni sebenarnya dia pun adalah susu soya, tetapi dia sesuai untuk orang dewasa. Kerana apa? Kerana formulasi dia bukan untuk orang cakap tu kita nak bagi kepada kanak-kanak, baby baru lahir. Ini bukan susu formula. Ini kena faham. Vitasure Gold ni bukan untuk baby. Jangan bagi pada anak kita yang mungkin 1 bulan, 2 bulan. Dia memang tak sesuai. Dia kena cari susu yang formula khas untuk bayi. Untuk yang kalau yang ada alahan, kita ambil susu soya lah. Okey, ataupun yang sekarang ni kita sebut dia ada dia ada beberapa lagi yang sesuai, tapi itulah soya ni antara yang terbaik untuk mengurangkan alergi. Tetapi ada juga kanak-kanak yang ambil susu soya pun mengalami alahan. Jadi bergantunglah kepada orang. Okey, kita berbincang tentang Vitasure ni. Selepas ni kita akan kemukakan 3 soalan. Tuan-tuan, puan-puan yang menjawab soalan tu dengan cepat dan tepat, kita akan berikan hadiah. Hadiah apa? Kita akan berikan 1 tin Vitasure yang mempunyai berat 400 gram. Kalau ada stok, kita akan bagi shaker sekali. Jadi puan-tuan boleh isi, shake dan boleh minum lah. Okey, Vitasure ni sebenarnya, kalau tuan-tuan mungkin tak pernah dengar, Vitasure ni sebenarnya kalau kita tengok, dia mempunyai pelbagai kandungan yang berkhasiat. Antaranya ialah selain daripada 100% protein soya, yang ni baguslah untuk mereka yang ada alahan tadi yang saya sebut tadi. Dia juga mengandungi yeast beta glucan. Yeast beta glucan ni yang seperti mana yang saya beritahu pada minggu lepas. Selalunya beta glucan ni dia ada 2, satu daripada oats, satu daripada yeast. Yang daripada oat ni selalunya lebih bagus atau signifikan dia punya kesan untuk menurunkan tahap kolesterol dalam tubuh. Itu untuk oats. Tetapi beta glucan dalam yeast ni
dia punya signifikan dia memang bagus untuk meningkatkan sistem daya tahan dalam tubuh. Jadi dia ada dua. Oats untuk turunkan kolesterol dan juga beta glukan ni dia meningkatkan sistem daya tahan kita. Walaupun beta glukan ni pun boleh juga menurunkan tahap kolesterol di dalam tubuh. Sebab tu jangan terperanjat. Sebab tu bila kita dah amalkan lama susu yang mempunyai beta glukan ni, tiba-tiba daripada yeast ni tiba-tiba tengok kolesterol pun menjadi rendah. Ini disebabkan oleh kesan daripada beta glukan yang daripada yeast. Ini bagus bagus bagi mereka yang sebab contoh nak minum susu. Ramai yang rasa macam dia berdaya dan dia tak boleh banyak minum minuman kopi terlalu banyak sebab ada darah tinggi. Tak boleh nak minum seperti contoh kan, minuman bercoklat. Sebab apa? Sebab kadang-kadang dia punya karbohidrat dia tinggi, dia ada diabetes. Ada yang nak minum sebagai contoh teh tapi dia mengalami masalah kerap kencing dan sebagainya. Jadi dia nak minum apa? Tak tahu nak minum. Antaranya lah yang saya cadangkan adalah Vitasure. Boleh minum waktu pagi, waktu petang. Kita ambil lebih kurang 4 skop. Dalam ni ada sudu sehas 4 skop, letakkan dalam satu gelas air yang berisi 185 ml. Letak dalam tu, kita kacau. Lepas tu kita dah boleh minum lah. Rasanya memang sedap. Kebanyakan yang saya feedback yang saya dapat daripada rakan-rakan saya, dia kata memang sedap. Jadi baguslah kita boleh minum, menikmati susu dan juga kita mendapat khasiat dia. Jadi kita tengok sikitlah mungkin rakan-rakan kita yang dah ada bersama di sini. Terima kasih kepada Izzah Misyak. Waalaikumsalam kerana sudi bersama saya pada malam ini. Okey, tuan-tuan, selain daripada soya yang saya sebut tadi dan beta glukan ni, dia juga tinggi dengan kalsium, vitamin D3 dan juga magnesium. Dia bagus. Selain tu ada pelbagai lagi vitamin di dalamnya. Almost lengkap lah, hampir lengkap keseluruhannya, dan dia tidak terlalu tinggi. Jadi dia agak, orang cakap tu dos yang sederhana, selamat untuk diambil. Setengah tu kerana takut dos yang terlalu tinggi, takut buat pinggang rosak lah dan sebagainya. Tetapi dalam Vitasure ni dos dia tak terlalu tinggi. Maksudnya dia boleh ambil setiap hari. Okay, kita sebut sikit tentang kalsium, vitamin D dan juga magnesium. Seperti mana yang kita ketahui bahawa kalsium ni penting dalam tubuh kita, terutamanya bagi wanita yang hamil. Sebab apa? Sebab janin ataupun bayi di dalam kandungan, di dalam rahim memerlukan kalsium untuk pembentukan tulang. Begitu juga orang yang seperti itu yang mengalami masalah patah kan, tulang dia retak, tulang dia patah, dia memerlukan kalsium. Tetapi saya selalu beritahu ialah kalsium ni tak cukup. Kalau kita nak membina tulang, kalsium tak cukup. Sebab apa? Kita memerlukan juga vitamin D3. Selalu saya cakap pada pesakit saya, analog dia begini. Kalsium ni dia ibarat batu bata. Vitamin D3 ni dia ibarat simen yang mengikat batu bata tu. Jadi kalau kita ada banyak batu bata tetapi kita tak ada simen, kita tak ada banyak kalsium tetapi tak ada vitamin, kemungkinan tulang kita tidak dapat dibina dengan kuat. Ini terutama bagi wanita yang osteoporosis lah, yang dah mengalami menopause. Tetapi lelaki pun sama. Lelaki yang dah berusia 60 tahun ke atas, memang osteoporosis tu pun berlaku. Sebab apa? Mungkin dia tak banyak bergerak, dia pelbagailah dia punya sebab dia tu. Memang dia mengalami masalah osteoporosis. Sebab osteoporosis saya perhatikan dia memang sekarang ni bukan setakat wanita tetapi lelaki pun sama. Sebab tu kena perlulah pemakanan kita mempunyai banyak kalsium dan juga vitamin D. Bagi kanak-kanak tetapi ini tak sesuai untuk kanak, tetapi bagi kanak-kanak vitamin ni bagus untuk dia punya gigi, punya gigi. Vitamin D ni pula tu kalau yang biasa kita bagikan, saya selalu berikan kepada pesakit-pesakit saya sekurang-kurangnya 3,000 international unit. Tetapi dalam ni ada vitamin D lebih kurang berapa ni? Sekejap saya tengok. Vitamin D lebih kurang IU dia ialah 515. Jadi dia tak terlalu tinggi tetapi mungkin dah cukup untuk kita. Selalunya dalam 3,000, tetapi yang ini
ada lebih kurang 500 international unit. Jadi dia tak terlalu tinggi. Bagus bagus untuk vitamin D. Sebab apa? Vitamin D dia mempengaruhi kebanyakan metabolism dalam tubuh kita. Kalau kita tengok apa genetik kita atau coding DNA dalam tubuh kita yang menjaga metabolism dalam tubuh kita ni, yang menjadikan kita sihat, yang menjadikan kita bertenaga, yang menjadikan kita survive untuk hari-hari yang berikutnya, selalunya haruslah mempunyai vitamin D3. Vitamin D3 tu penting. Vitamin D3 ni jangan risau, kerana kita ambil daripada telur, kerana ambil daripada susu, ada pelbagai. Tetapi dengan suplemen dalam susu Vitasure ni, sekurang-kurangnya membantu meningkatkan kita punya vitamin D dalam tubuh. Vitamin D sesuai, bagus untuk siapa terutamanya bagi mereka yang tak keluar rumah. Contoh orang tua kan. Orang tua kan selalu duduk rumah, dia tak keluar-keluar kat rumah, jarang dia keluar, jarang dia beriadah. Yalah, dia dah mungkin dah lemah, dia dah tak mampu. Jadi vitamin D tu bagus. Sekarang ni bukan orang tua je, orang yang bekerja. Contohnya orang yang bekerja di office kan, pergi kerja pukul 7, waktu tu matahari pun belum naik sangat. Balik rumah kan pukul 6, matahari dah tenggelam. Jadi bila dia nak dapat sinaran cahaya matahari untuk dapatkan vitamin D? Memang tak ada. Macam saya sendiri, saya memang jarang keluar rumah, banyak buat kerja di dalam rumah dan office. Memang saya mengakui memang nak keluar mendapat sinaran matahari yang betul-betul pada pukul 9 hingga pukul 11 tu, matahari dah terasa dia punya panas dia tu, selama lebih kurang 20 minit, 15 minit memang tak ada. Jadi antaranya kena ambil lah vitamin D sebagai membantu. Sebab bukan kita tak nak, kadang-kadang waktu bekerja dan sebagainya. Itu vitamin D. Lepas tu kita ada magnesium. Bagi mereka yang selalu mengambil orang cakap tu suplemen magnesium, bagi mereka yang suka ada garam magnesium yang kita kadang kita boleh buat mandian, maksud saya rendaman lah, maksud kita buat dalam satu bathtub, letakkan air suam dalam tu, kemudian kita campurkan dengan magnesium flake ataupun garam magnesium ni, dan kita berendam-endam, tujuannya supaya magnesium ni mengesap dalam tubuh kita. Jadi peresapan magnesium dalam tubuh ni tidaklah orang cakap tu berbahaya, dia ada rate dia sendiri. Jadi memang selamat. Selain daripada itu, ada orang juga ambil suplemen magnesium. Jadi magnesium ni bagus untuk apa? Magnesium ni bagus untuk, pertama sekali untuk tenaga. Bagi mereka yang mungkin rasa macam tak bertenaga, rasa lemah, rasa letih, dah makan dah semua tapi rasa macam letih sangat. Magnesium ni bagus. Sama ada ambil daripada suplemen ataupun mungkin daripada flake tu, selalunya orang buat berendam. Ambil bathtub, berendam dan sebagainya. Dia membantu Jadi antara selain daripada tu, boleh juga ambil Vitasure, dalam dia pun ada sedikit magnesium. Berapa banyak magnesium yang ada dekat sini? Magnesium yang ada, okey, saya tengokkan magnesium. Okey, magnesium yang ada sini lebih kurang 80 hingga 133. Selalunya kalau yang biasa pun kita cadangkan tak banyak lah, lebih kurang dalam 300 hingga 400 wanita kurang berbanding dengan lelaki keperluannya, tetapi lebih kurang 300-400. Yang ini ada lebih kurang 180. Saya rasa okey lah tu, tak terlalu tinggi. Dia bagus untuk tenaga, dia juga bagus untuk meningkatkan daya tahan dan mengurangkan depression. Bagi mereka yang mungkin ada depression, yang rasa selalu risau, magnesium ni sebenarnya bagus kita amalkan supaya dia akan mengurangkan perasaan begitu. Jadi kita tengok mungkin rakan-rakan kita yang ada bersama dengan saya pada malam ini, ada gula ke dok? Ini Izam Ishak tanya, ada gula. Gula dia tak terlalu tinggi. Dia tak ada orang cakap tu gula tambahan. Gula orang cakap tu apa kita panggil gula yang ditambahkan lah. Selalunya gula yang di sini adalah disebab dia adalah ada karbohidrat, seperti mana saya beritahu tadi, soya kan. Soya ni karbohidrat. Bila karbohidrat tu dia akan menghasilkan energi dan juga menghasilkan gula bila kita kita dihadamkan dalam perut. Yang itu juga dikira sebagai gula lah, tetapi dia bukan gula tambahan. Jadi tak seingatan saya tidak ada gula tambahan. Saya tengok sekejap
kecuali gula yang agak kompleks, seperti contoh isomalto oligosaccharide. Yang ni dia agak kompleks lah. Maksudnya kalau orang diabetes tu, kita cadangkan kalau nak ambil gula tu jangan ambil gula yang ringkas sangat, macam glukos, fruktos, ambil yang lebih kompleks. Sebab bagusnya gula-gula yang kompleks ni, dia bukan saja melambatkan penyerapan gula yang dimakan yang akan menghasilkan tenaga, tetapi juga dia bagus untuk bakteria di dalam usus besar kita kan. Dalam sikum kita tu banyak bakteria, yang ini dah yang akan memberikan atau membekalkan. Kadang-kadang juga disebut sebagai prebiotik, bagus selain betul inulin dan sebagainya. Dan sini pun ada inulin dan sebagainya, sangat bagus. Okey, rakan kita lain mungkin yang mungkin bertanya, Puan Wan Mahairan. Waalaikumsalam. Muhammad Yusof, benarkan minum susu sebelum tidur malam membantu menyenyakkan lena? Ya, betul. Dalam panduan yang disebut, sebab dia ada kadang-kadang susu ni dia ada apa yang kita sebut sebagai ada protein yang nama dia protein amino acid tryptophan yang akan membantu untuk kita tidur dengan lebih baik. Tapi setengah orang tu memang ada masalah besar. Contoh dia ada anxiety, dia ada masalah lain, memang dia agak susah. Yang ini selalunya kita mencadangkan benda lain lah. Antaranya mungkin melatonin, kalau tak boleh juga mungkin kita terpaksa bagikan untuk sementara ubat tidur. Tetapi untuk orang-orang biasa kadang-kadang dia penat bekerja ataupun mungkin terlalu pressure di tempat kerja, ambil amino acid tryptophan ni memang bagus. Antaranya ada di dalam susu. Sebab tu minum susu sebelum tidur tu dikatakan membantu, dengan syarat dia bukan orang yang ada alahan pada susu. Jangan nanti kan minum pula sakit perut pula, tak boleh nak tidur dan sebagainya. Muhammad Yusof bertanya lagi, doktor, benarkah susu sebelum tidur? Oh, ni saya dah sebut. Zaitun, Idrus, ada gula tak doktor? Ni memang tak ada gula tambahan. Wan Mahiran, orang yang mengidap kencing manis sesuai tak doktor? Saya accident dan tulang patah teruk dan mengalami kebas kaki yang patah tu, sesuai tak minum? Untuk yang kencing manis ni selalunya pun kita ikut dia punya ni lah, dia punya sukatan dia tu. Yang ini pun tak tinggi dia punya gula dia. Kalau kita ambil ni lebih kurang dalam 250, maksud dia bagus tu. 250 tu seolah-olah macam sarapan juga. Jadi kalau kita dah ambil susu, janganlah kita ambil mie goreng pula, roti canai, memang dia akan tinggi. Tapi kalau contoh orang yang sebab contoh tak ada masa untuk bersarapan, ataupun orang yang tak ada selera, pagi memang tak ada selera nak bersarapan, memang baguslah minum susu. Susu Vitasure ni memang menyediakan kalori yang bagus. Jadi bagi mereka yang ada diabetes boleh minum, tetapi ikut sukatan tu, dah tak boleh makan apa lagi lah. Selalunya kita cadangkan dalam 150, 250, bergantung kepada orang. Ada orang yang bertubuh besar, sebab bila tubuh besar BMI ada tinggi. Ada orang tu mengambil sebab dia punya keperluan tenaga, dia terpaksa berjalan jauh dan sebagainya, jadi dia memerlukan tenaga yang lebih banyak. Jadi jangan risau pasal. Cuma orang yang sebab contoh dia ada diabetes tetapi dia tak banyak bergerak, yang itu kena kurangkan kalori di dalam pemakanan dia. Saya rasa ini sesuai lah. Okey, Wan Mahairan, terima kasih. Nur Azam Nur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, Waalaikumsalam. Abinah Kenjeru, terima kasih. Sakit lutut boleh minum susu soya tak doktor? Okey, sakit lutut ni dia ada pelbagai punca ni. Ada yang kita sebut sebagai osteoarthritis, ada yang kita mungkin disebabkan autoimmune disease yang kita sebut sebagai rheumatoid arthritis, dan juga beberapa arthritis yang lain. Sebab arthritis ni hanya merujuk kepada keradangan pada sendi. Jadi untuk selalunya orang yang dah berumur, berat badan dia berlebihan, selalu menggunakan lutut, mungkin dalam aktiviti sukan atau terpaksa menaik tangga, dia mengalami keradangan pada lutut yang kita sebut sebagai osteoarthritis. Jadi osteoarthritis ni dia bagus apabila kita mengambil vitamin D. Vitamin D ni dia membantu, vitamin D dan kalsium dia membantu untuk mengurangkan arthritis,
untuk mengurangkan osteoporosis dan untuk mengurangkan sarkopenia. Apa dia sarkopenia? Sarkopenia ni adalah pengecutan otot apabila kita dah semakin tua, otot kita akan mengecut. Sebab tu kadang kita tengok mak ayah kita kan, masa dia muda-muda dulu kita tengok badan dia, otot dia masih tegap lagi, tetapi bila dah masuk umur 70, 60, 70, otot-otot dia dah tak ada. Ini yang kita sebut sebagai sarkopenia. Bagi setengah orang, untuk mengelakkan sarkopenia ni, memang banyak study yang menunjukkan bahawa kalau kita ambil vitamin D, kalsium, dia membantu kita. Cuma kalsium tu jangan ambil terlalu banyak, sebab ada kajian menunjukkan pengambilan kalsium terlalu banyak dia akan menyebabkan deposition. Apa deposition? Dia menyebabkan pemendakan lah pada saluran darah ni, yang ini yang tak bagus ni. Sebab tu kena ambil, jangan terlalu banyak, ikut dia punya dos yang sesuai untuk kita. Terima kasih. Puan Aminah boleh menjawab tak soalan tu? Kalau saya, susu soya tu antara yang terbaik lah, terutama yang mempunyai, yang dibekalkan atau diberikan pelbagai mineral dan juga vitamin di dalamnya. Kalau ada susu lembu, okey. Setengah orang susu lembu saya memang bagus, susu lembu, tapi itulah masalah kadang-kadang alahan, kadang-kadang masalah intolerance, menyebabkan sakit perut, menyebabkan alahan dan sebagainya. Kalau tak boleh susu lembu, susu kambing, ambillah susu soya. Ran Ibrahim, terima kasih tuan. Waalaikumsalam. Puan, minta maaf. Selamat malam semua. Ya, terima kasih puan. Mat As, salam doktor. Berapa kali sehari kita boleh minum susu ni? Susu ni dicadangkan sehari sekali. Sebab dia, apabila kita makan ni, kita ambil tu, dia dah mencukupi lebih kurang 50% daripada requirement daily allowance RDA, lebih kurang. Jadi yang lain tu kita akan dapat beri makanan. Sebab tu kadang makanan yang kita makan ni dia tak mencukupi mineral, vitamin, antioksidan. Jadi suplemen beginilah yang akan membantu meningkatkan keperluan kita. Sebab tu kalau kita tengok keperluan RDA ni dengan keperluan individu berbeza. RDA ni kita panggil required daily allowance ni, dia hanyalah untuk orang yang sihat, orang yang tak melakukan banyak kerja, kebanyakan begini. Tetapi sebagai contoh, orang tu isap rokok, mungkin dia memerlukan vitamin yang berlebihan, vitamin C sebagai contoh. Orang yang hamil, mungkin 100 mg tak cukup, dia kena ambil lagi. Yang ini banyak dibincangkan di dalam jurnal. Sebab tu pengambilan vitamin, mineral ni sebenarnya bergantung kepada keperluan kita. Kalau kita jenis yang contoh, kita punya tulang pun dah patah kan, kita memerlukan lebih banyak kalsium dan vitamin D berbanding dengan contoh orang yang sihat. Jadi nak katakan jangan ambil suplemen, saya tak bersetuju jugalah. Sebenarnya bergantung kepada keperluan. Sebab tu bila nak ambil tu, kena ikut nasihat yang betul. Azibah Razali, Waalaikumsalam. Buati Jais, doktor suggestkan brand untuk vitamin D boleh? Yang ni boleh ambil pergi farmasi, ada macam-macam, ada BioLife lah dan sebagainya lah kan. Tetapi dalam ni pun ada dalam ni pun ada vitamin D dan kalsium, dia combine, dia tak terlalu banyak. Sebab tu saya cakap tadi, pengambilan yang terlalu banyak pun hanya sesuai. Sebagai contoh, orang tu kalau mengalami patah tulang, mungkin mengalami keretakan, ataupun mungkin orang yang menyusukan anak, ataupun orang yang hamil, mungkin dia memerlukan lebih sikit kalsium dan vitamin D. Tetapi kalau kita orang yang untuk maintenance, selalu kita tak ambil banyak lah. Jadi kena tengok keperluan. Tanya dengan farmasi yang bertugas di situ, cakap apa masalah kita, apa suggestion dos yang diberikan. Suana Taha, Assalamualaikum doktor. Selalu saya mengikuti penulisan doktor, sangat bermanfaat. Terima kasih puan memberi sokongan. Alhamdulillah ada juga orang yang membaca dan juga memberi sokongan pada saya ni. Raja Aisyah Roslan, terima kasih kerana berkongsi. Aminah Kujeru, terima kasih. Wati Jais, terima kasih doktor atas info. Syafrida Hafni, salam doktor. Ubat apa yang sesuai untuk ibu mengandung kalau ibu tu ada tekanan darah tinggi, kencing manis? Okey.
Untuk ibu yang mengandung ni selalunya memang kalau ada darah tinggi dan kencing manis, doktor akan bagilah, doktor akan bagi ubat untuk diabetes dan juga hypertension. Selalu kita bagi metil-dopa untuk diabetes, selalunya kita bagi insulin. Sebab yang lain tu mungkin akan memberi kesan kepada janin di dalam rahim. Sebab tu doktor bagi insulin. Untuk hypertension selalunya doktor akan bagi metil-dopa. Itu yang sesuai lah untuk orang yang hamil. Tetapi bagaimanapun, kadang-kadang kita bagi jugalah, kita nasihatkan juga untuk pengambilan certain suplemen. Bagi mereka ibu yang sihat pun, kita suggestkan pengambilan supaya contoh kalsium, kita mengambil kita panggil omega 3, selain pada folic acid dan juga folic acid dan juga zat besi tu. Kadang-kadang kita cadangkan vitamin C. Sebab apa? Vitamin C dia akan menggalakkan penyerapan zat besi. Jadi zat besi ni pentinglah untuk wanita yang hamil kan. Sebab apa? Sebab HB dia, hemoglobin dia rendah. Jadi kita bercadangkanlah dengan pengambilan zat besi dan folic acid dapat mengeluarkan atau membina lebih banyak sel-sel darah merah. Jadi cara untuk menggalakkan penyerapan zat besi adalah vitamin C. Kena ambil lah orange dan sebagainya. Tetapi kalau tak mampu, ambillah vitamin C mungkin dalam 250 hingga 500 sudah mencukupi. Kat dalam sini kita tengok ada tak vitamin C Vitamin C, okey, kat dalam ni pun ada vitamin C. Lebih kurang tak banyak, 50 mg. 50 mg saya ingat okey kot. Taklah terlalu tinggi kan. Selain pada makanan-makanan yang kita ambil, ni pun ada. Lepas tu kita ada tak omega 3. Omega 3 saya tengok sikit. Omega 3 tak ada tak ada omega 3, tapi dia ada folic acid. Folic acid lebih kurang berapa? 130. Okeylah ni. Saya rasa ni bagus. Ada vitamin C, ada folic acid dan juga ada iron ni. Saya ingat sekejap saya tengok ada iron tak. Ada zinc, ada iron atau zat besi. Memang baguslah untuk orang yang hamil. Cuma saya cadangkan kalau nak ambil tu mungkin dalam usia kehamilan dalam 15 minggu ke atas. Sebab bawah daripada tu kandungan kita ni kadang-kadang dia tak stabil. Bila kita minum apa je kadang-kadang boleh bukan menyebabkan lah, dia orang cakap associated with keguguran ni. Jadi kadang-kadang kita ingat itu punca keguguran, tapi bukan. Sebab memang rahim tu, baby dalam tu mungkin dia tak kuat kan. Kalau kita orang cakap tu terjatuh ke, terduduk ke, orang lain okey je, tetapi kita mungkin dah mengalami keguguran. Sebab tu usia 15 minggu ke bawah ni selalu memang jarang lah saya cadangkan pengambilan mana-mana suplemen dan sebagainya. Sebab bimbang kalau dia berlaku keguguran, nanti doktor ingat, mungkin disebabkan awak ambil vitamin C, mungkin sebab awak ambil susu ni, mungkin awak sebab ambil durian. Padahal dia tidak menyebabkan apa-apa, tetapi apabila ambil kebetulan keguguran, yang inilah yang menyebabkan masalah. Jadi kita nak kurangkanlah perkara-perkara itu. Sebab tu saya cadangkan kalau nak ambil selepas 15 minggu. Okey, kita tengok lagi. Lagi bagus juga untuk ni sebab magnesium ni pun dia dapat membantu. Dia bukan rawatan tetapi dapat membantu mengurangkan tekanan darah tinggi dan juga dapat mengurangkan penyerapan gula. Magnesium ni memang bagus. Tapi dia bukan rawatan. Dia cuma kalau kita ambil dia membantu. Maksud dia mungkin kalau kita ambil tekanan darah kita turun pun tak banyak, gula turun pun tak banyak, tetapi bila ambil ni dia punya penurunan atau kawalan gula dan juga tekanan adalah lebih baik. Terima kasih Puan Sabia Ali. Waalaikumsalam. Puan Ran Ibrahim, Vitasure boleh dapat di farmasi. Vitasure boleh dapat di farmasi dan juga boleh dapat dalam link yang diberikan. Link yang diberikan di atas tu memang ada lah tu. Ada tak? Yang ada dan puan boleh pergi ke mana ada link dia tak? Ni needsvenue.com, insya-Allah akan ada di situ. Puan boleh melihat ke atas ataupun boleh cari dia di mana-mana farmasi. Okey, kita akan pergi kepada hadiah dan juga peraduan bagi mereka yang mendapat soalan dengan cepat dan juga tepat
tepat dan cepat itu dia kunci tepat dan cepat, dia akan mendapat 1 tin 400 gram Vitasure. Jadi mungkin tuan-tuan, puan-puan yang biasa mengikuti perkongsian ni, dia mendengar selalu dan mungkin mendengar daripada awal perkongsian pada malam ini juga, selalunya dia akan membantu. Jadi sebelum tu, saya nak sebutkan satu lagi. Pada siapa Vitasure ni bagus diamalkan. Ini saya nak beritahu lah. Vitasure ni kalau nak ikutkan, dia bagus pada siapa? Pada pertama sekali, pada orang yang sibuk bekerja kan. Sibuk ni tak sempat lah nak sarapan ke, tak sempat nak makan tengah hari. Kalau tak makan tengah hari kan gastrik pula kan. Ataupun mungkin dah terlalu nak cepat, pagi-pagi terpaksa keluar. Ini sebagai meal replacement untuk busy adults. Maksudnya orang yang dewasa yang tak sempat nak makan breakfast, makan tengah hari, ambil satu sudu satu kita panggil apa satu meal untuk ni, dia akan membantu. Ataupun orang yang saya cakap tadi, orang tua yang tidak ada appetite, ataupun dia ada appetite tetapi dia kurang selera. Appetite tu selera, maksud dia dah kurang. Kita tengok mak ayah kita, mungkin dia dah tak ada gigi, jadi dia pun nak makan pun dah makan sikit je, ambil yang air-air, yang sup-sup je. Kadang kita tengok tak ada pun protein dalam tu, ada sup, air, ada nasi sikit je. Ataupun orang yang ada berada dalam hospital, hospital doktor kata tak boleh makan benda yang keras lagi ni, sebab takut makan yang benda keras nanti menyebabkan masalah yang lain. Yang ni sesuai lah, maksud tu kita berikan satu sudu, kita bagikan satu gelas satu gelas pada mereka. Begitu juga mungkin orang yang baru melahirkan anak, ataupun orang yang dalam pantang kan. Nak makan banyak pun kadang setengah dia pun tak ada selera lagi. Jadi memang baguslah untuk ini untuk mendapatkan Vitasure ni. Ataupun orang yang ada, kita panggil dia tube feeding, dalam hidung dia dah masuk tube. Sebab apa? Dia ada operation ataupun masalah lain yang mana dia tak boleh nak makan. Doktor kata tak sesuai untuk makan benda-benda yang keras. Jadi kena sisihkan secair susu di dalamnya. Jadi antara susu yang bagus ni lah. Sebab kerana susu macam saya cakap tadi, susu lembu tu menyebabkan alahan dan intolerance. Orang yang ada alergi protein susu lembu, yang ni memang sesuai untuk dia. Selain daripada tu, orang yang mengamalkan vegetarian, dia tak ambil produk-produk haiwan, yang ni memang sesuai. Jadi 4 skop yang ni, dia tambahkan air 185 ml. Yang itu kita kacau dah boleh minum. Yang ni kita panggil satu serve lah. Satu serve. Selain daripada itu, di dalamnya mengandungi gluten free, soya protein. Lepas tu dia ada apa lagi? Dia ada kalsium HMB. Yang ni kita dah discuss dulu, pentingnya kalsium HMB, protein, 28 mineral dan vitamin, glukos tak ada, glukos free. Ada pula tu omega 3 dan omega 6. Memang bagus. Dia ada sedikit omega 3 dan omega 6. Saya minta maaf, saya tak nampak tadi. Dia ada omega 3 dan omega 6. Kat mana nak dapat dia? Boleh tengok kita punya link, kita akan bagi link. Ataupun cari di farmasi, boleh bagi further link. Boleh membeli di sana. Okey, kita masuk kepada sekarang dah pukul 9.40. Kita nak buka peraduan. Peraduan, saya akan memberikan soalan. Tuan-tuan dah bersedia? Okay, saya jawab dulu. Ada soalan sebelum ni. Ada soalan ni. Doktor, ada bagi saya ubat kencing manis. Dia Betmin. Tapi saya minum ubat ini, kepala saya jadi pusing dan sukar untuk tidur malam. Mohon pencerahan. Dia Betmin ni untuk diabetes. Saya bimbang. Kadang-kadang setengah orang tu, dia apabila ambil ubat, dia tidak makan atau kurang makan, menyebabkan gula menjadi rendah. Bila menjadi rendah tu kadang-kadang menyebabkan sakit kepala, letih, susah nak tidur. Cuba cek 2 jam selepas ambil ubat tu, tengok gula tu okey ke tak. Kalau gula tu kurang daripada 4, itu dah kita panggil hypoglycemia. Yang itu memang kena kurangkan dos lah. Jumpa balik doktor, minta kurangkan dos. Okey, Puan Ram. Apa Puan Ram? Okey, saya dah sebut tadi Puan Ram, saya dah ulang tadi. Okey.
Tuan Haji Abdul Aziz, terima kasih. Line kurang clear. Okey. Aminah, Puan Aminah, terima kasih sekali. Puan Azibah, pengamal IF boleh tak ambil? Dia boleh ambil ketika fasa waktu makan. Jadi maksud dia waktu fasting tu tak boleh ambil lah, sebab kita kena ambil benda-benda yang bukan karbohidrat. Tapi yang ini soya kan, karbohidrat, jadi tak boleh ambil. Jadi waktu kita, sebagai contoh, kita buat brunch kan, daripada 8 malam semalam sampai 8 pagi, kemudian masuk ke tengah hari kita buat brunch. Jadi kita nak makan, sebagai contoh, kita tak sempat lagi, kita pun dah lapar, bolehlah bancur sikit susu ni untuk sebagai memberi tenaga. Kalau tak, mungkin kita dah gastrik ke, mungkin kita rasa penat dan sebagainya. Okey, kita buka soalan. Okey, soalan yang pertama yang saya akan berikan dua. Berikan dua sebab mengapa kita harus mengambil susu Vitasure ni. Vitasure ni kenapa agaknya Mengapa agaknya kita perlulah ambil Vitasure? Apa kandungan dalamnya yang bagus untuk kita? Tuan-tuan kalau dapat menjawab dengan baik, dengan betul, cepat dan tepat, insya-Allah kita akan berikan hadiah. Sekarang ni musim hujan kat mana-mana hujan, jadi memang kadang line tu dah agak slow sikit. Dia akan slow sikit. Tapi insya-Allah lah tuan-tuan yang mendengar tadi boleh menjawab. Kita nak bagikan 3 tin. 3 tin 400 gram Vitasure ni. Jadi siapa yang dapat menjawab dengan cepat dan tepat, kita akan bagi. Apakah kebaikan ataupun kenapakah kita perlu mengambil susu Vitasure ni? Itu kandungan dia. Apa kandungan yang paling penting sekali puan dalam tu? Kalau puan boleh sebut, Puan Azibah. Okey, yang ni Bonda Hazlina. Bonda Hazlina dah jawab dengan betul lah, saya rasa antara orang yang sesuai untuk mengambil dia. Mengapa perlu kita ni adalah orang yang sibuk bekerja, orang yang tua tiada daya upaya selera, orang yang berada di hospital tidak boleh makan makanan yang keras, orang bersalin, orang yang pakai tube, alergik pada produk haiwan, produk susu haiwan. Yang ni begitulah Puan Bonda Hazlina. Nanti minta WhatsApp kepada nombor yang diberikan, iaitu apa nak bagi, nak bagikan nama, alamat dan juga nombor telefon. InsyaAllah hari Senin kita akan hubungi, sebab Sabtu dan Ahad office saya tutup. Jadi insyaAllah hari Senin nanti dia akan hubungi, minta bagikan nama, alamat dan juga nombor telefon. Kepada nombor mana? Okey, saya sebut sekarang lah supaya mungkin tidak lupa. Nombornya ialah ada di atas ni. Dia ada atas, saya sebut sekali lagi. Kalau ada, sekejap. Tak adalah. Okey, saya punya staff, saya punya pembantu akan memberikan nombor telefon sebentar lagi. Puan yang menang tu kena ambil lah ni nombor ni. Okey, soalan yang kedua. Berapa skop Vitasure ni yang perlu dicampurkan ke dalam 185 ml air? Berapa skop untuk dicampurkan ke dalam 150 ml air untuk dijadikan sebagai satu hidangan one serve? Berapa banyak, berapa skop ni? Ya, betul, Puan Azibah Sazali. Puan Azibah Sazali menjawab dengan cepat dan tepat. 4 skop. 4 skop tambah, dan rasa dia sangat enak. Memang rasa macam ada lemak-lemak soya sikit. Lepas tu memang sesuai lah kalau kita nak minum petang-petang. 6 skop Puan Halimah. Bukannya 4 skop, bukannya 6 skop. 4 skop. Okey, kita pergi kepada soalan yang seterusnya dan soalan yang terakhir. InsyaAllah jangan risau, kita ada lagi perkongsian selama lagi 5 kali tak silap saya. Kita akan berikan lagi minggu depan, insyaAllah kita dengar lagi dan jawab.
Kalau kita bagi kepada rakan-rakan, perkongsian kepada rakan-rakan, insya-Allah lah dia akan mungkin membantu kita juga. Okey, seterusnya, soalan yang seterusnya, VitaSure ni. Uh, apakah kandungan protein, sumber protein di dalam VitaSure ni? Apakah sumber kandungan protein di dalam VitaSure ni? Ni mudah saja ni. Kita memang nak bagi ni, siapa yang cepat dan tepat ni dapat. Minta kita bagikan nombor boleh, nombor handphone office supaya mereka tu dah dapat tu, 0177922172. Soalan yang terakhir tadi, apakah sumber protein di dalam VitaSure ni? Apa sumber protein dia ni? Apa sumber protein dalam ni? Cuba kalau betul, cepat dan tepat, insya-Allah kita akan bagi. Ya, betul Puan Halimah, Puan Halimah Abdullah. Dia kata soya. Memang betul, 100% soya. 100% soya. Jadi Puan Halimah Abdullah, jangan lupa untuk WhatsApp 0177922172, berikan nama penuh, alamat dan juga nombor telefon. Kalau tak berjawab, jangan jangan orang cakap tu, jangan kalut, sebab memang hujung minggu ni memang ofis saya tak ada orang. Jadi insya-Allah staf saya akan menjawabnya pada hari Isnin. Kalau ada hari Isnin, boleh bertanya semula lah. Lepas tu kita akan bagikan nama, alamat dan juga nombor telefon puan kepada HQ VitaSure Go ni untuk pemberian hadiah. Jadi pemberian hadiah kita tidak menguruskannya, kita menguruskan pemenang, pemenang. Jadi kalau tuan-tuan puan-puan tidak menerimanya, beritahu kami supaya kami boleh follow up dengan pihak HQ. Jadi terima kasih kepada tuan-tuan puan-puan pada malam ini yang sanggup duduk bersama saya mendengar perkongsian yang ringkas berkaitan dengan VitaSure. InsyaAllah bagi mereka yang nak cuba mendapatkan sampel ataupun hadiah percuma VitaSure Gold 400 gram ni, boleh mencuba pada minggu hadapan pada pukul 9 malam dah, InsyaAllah. Okey tuan-tuan puan-puan, terima kasih kerana bersama saya. Kita jumpa lagi.